Malaysia. Jadi hari ini untuk kita mengupas dengan lebih banyak berkaitan topik ini, kami bawakan seorang tetamu menerusi panggilan Skype iaitu Dr. Suhazili Abdullah selaku pakar perubatan kesihatan keluarga. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Doktor, hari ini kita akan bercakap berkenaan penularan varian-varian baharu ini dan kepentingan vaksinasi bagi kita mengekang ataupun bagi kita mengelakkan komplikasi kesihatan yang lebih serius akibat jangkitan varian-varian baharu ini. Mungkin untuk permulaan ini Doktor boleh nyatakan bagaimana situasi penularan varian baharu dalam negara dan bagaimana kita perlu memberi perhatian yang serius terhadap kewujudan varian-varian baharu dalam negara ini dan bagaimana ianya mampu memberikan risiko kesihatan yang lebih tinggi kepada komuniti kita, Doktor. Baik, terima kasih kepada Munawar dan Syuhaida berkaitan dengan situasi dan perkembangan yang terbaru, terutama sekali apabila wujudnya varian baru ini. Sekarang ini kita dapati antara 4 varian of concern yang baru yang telah dikenal pasti. Sebenarnya varian ini sudah wujud sejak daripada September tahun lalu lagi. Cuma dari segi jumlah kes yang berlaku seluruh dunia tidak dilaporkan dengan secara jelas, kecuali apabila masuk tahun 2021 ini kita dapati bahawa varian-varian baru itu muncul dan telah memberikan kesan yang besar ke dalam populasi dunia. Yang pertama kita tengok bahawa varian yang wujud di UK, juga varian yang wujud di Brazil, di Afrika Selatan dan juga di India. Dan India nampaknya varian Delta daripada India itu kita nampak bahawa ianya telah memberikan satu impak yang besar sehingga kan ramai di kalangan kita yang terlalu risau dan terlalu runsing jika sekiranya varian baru itu masuk dalam negara kita. Seperti mana yang telah pun dilaporkan oleh WHO dan Pusat Kawalan Penyakit Internasional ataupun CDC mendapati bahawa varian-varian ini dia punya sifat dia adalah lebih cepat untuk merebak dan ia lebih ganas. Maksudnya segi apabila dijangkiti dia menyebabkan keseriusan akan lebih tinggi sehingga antara 20 hingga 50% daripada varian-varian ataupun daripada virus yang asal itu. Jadi di sinilah kebimbangan dan kerunsingan kita kesemuanya. Pun begitu saya lihat dalam negara seperti mana yang telah pun dilaporkan oleh YBMK dan juga Tan Sri Datuk Seri Ketua Pengarah Kesihatan mendapati bahawa kemasukan varian-varian baru ini seperti mana yang telah dilaporkan semalam di akhbar lebih kurang dalam 14 kes yang telah didapati setelah kita membuat uji kaji di atas kes-kes yang masuk dalam negara kita, telah pun ada varian tersebut. Maksud katanya setakat ini kita masih lagi dapat mengesan dan kita dapat mengawal varian-varian tersebut supaya tidak terus merebak dalam masyarakat. Yang penting bagi kita adalah kita namakan sebagai public health measures yang kita gunakan untuk mencegah perkara ini supaya tidak lebih merebak dalam masyarakat. Yang pertama sekali adalah pergerakan. Sebab itulah kerajaan mengenakan PKP, mengenakan lockdown dan mengadakan sekatan-sekatan sempadan supaya tidak adanya pergerakan manusia. Sebab virus ni dia tak boleh bergerak sendiri, dia mesti bergerak melalui perumah dia. Perumah dia apa adalah manusia itu sendiri. Jadi yang inilah kita yang telah dilakukan di kesihatan awam ini untuk menyekat pergerakan. Yang kedua adalah menyekat berlakunya perkumpulan. Maksudnya tidak adanya kalau bahasa Inggeris panggil gathering. Adanya perkumpulan, adanya pertemuan yang agak ramai. Dan di sinilah antara punca-punca yang boleh berlakunya varian baru tersebut. Doktor, kalau kita lihat sebelum wujudnya variant of concern, sudah ada mutasi virus COVID-19 ini bermula dengan D614G, bermula di Kedah dengan kluster Siva Gangga. Tapi pada ketika itu, untuk membuat ujian saringan senang sebab dia berada di dalam satu kluster yang sama. Jadi kita boleh melihat daripada sudut kontak rapat. Tapi kalau sekarang ini kita lihat variant of concern ini, dia sudah berada dalam komuniti. Jadi mungkin untuk ujian saringan agak sukar. Dan kita tahu bagaimana ganasnya VOC
situasi sekarang ini, kadar perebakannya, bagaimana ia tidak memberikan simptom dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau doktor boleh berikan penjelasan yang lebih lanjut perbezaan mutasi, fasa mutasi virus COVID-19 daripada dulu dan sekarang ini yang mana kita lihat semakin bahaya? Okey, berkaitan dengan kes-kes yang berlaku dalam negara, dia seperti mana yang telah dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa antara 60 hingga 70% kes sekarang ini berlaku dalam komuniti yang diberi nama secara sporadik. Apa maksud sporadik? Maksudnya kita tak tahu di mana punca dan indeksnya. Yang ni yang merisaukan dan membimbangkan kita. Sebab sebelum ni, kalau Tan Sri Datuk Seri DG biasanya mengisytiharkan kluster-kluster tertentu. Walaupun sekarang ni ada kluster yang telah diisytiharkan. Tetapi kita lihat bahawa terdapat beberapa kes yang kita tak dapat kesan ataupun trace di mana punca kluster tersebut. Yang ni yang membimbangkan kita sebab pertama sekali adalah kerana terlalu ramai yang terlibat. Terlalu ramai sehinggakan ribuan. Apabila ribuan, kadang-kadang pergerakan manusia itu kita tak dapat mengawal sepenuhnya dan akhir sekali dia merebak dari satu individu ke satu individu lain sehinggakan dia tak tahu siapa indeks yang sebenar. Yang ini merisaukan dan membimbangkan kita. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa varian itu berlaku? Sebab apabila berlakunya dalam kelompok komuniti yang ramai yang kita tak dapat kawal, di sinilah berlakunya mutasi tersebut. Ini satu benda yang telah diketahui secara umumnya apabila berlaku sedemikian. Sebab virus ni adalah satu makhluk yang juga berevolusi. Berevolusi. Jadi dia melakukan variasi-variasi tertentu untuk terus survive, untuk terus hidup, supaya mereka tidak mati dan sebagainya. Dan di sinilah kita pentinglah bagi kita terutama sekali di kesihatan awam ini, pertama sekali perlu saya sebut adalah menyekat berlakunya pergerakan. Jangan ada sesekali pergerakan. Sebab itulah sebelum daripada ini pun kita dah buat lockdown PKP 1, kita dah buat PKP 2, PKP 3, kita telah sekat sempadan dan sebagainya semata-mata untuk menyekat benda ini supaya tidak terus merebak dalam masyarakat. Varian ini yang kita membimbangkan juga adalah seperti mana yang disebut oleh Syahidah tadilah. Dia apabila masuk, dia cepat menyerang manusia. Dalam tempoh 6 jam je terus boleh jadi teruk. Yang ni kita bimbang. Sebab itu adalah keganasan yang telah ditunjukkan oleh varian baru ini. Sebab itulah kita lihat kes-kes yang berlaku memang terlalu cepat. Sebelum ni nampak okey je. Positif, diketahui positif, dimasukkan ke ward, tiba-tiba terus teruk. Inilah yang membimbangkan kita sebab untuk COVID-19 ini dia ada 5 fasa klinikal, 5 kategori klinikal. Kategori 1 dan 2 dia positif dan bergejala ringan. 3, 4, 5 positif bergejala teruk sehingga terpaksa kita masukkan ke ICU dan juga menggunakan alat bantuan pernafasan. Dan yang kita bimbangkan melalui kajian yang telah pun dibuat bahawa varian ini dia terus kepada kategori 3 dan 4 dan 5. Yang ni yang kita bimbang dan kita minta supaya masyarakat memahami keadaan ini. Dan antara solusi yang telah pun kita dapati sekarang ini, alhamdulillah kita telah mempunyai vaksin yang telah pun masuk dalam negara kita. Beberapa jenis vaksin yang telah masuk dan kajian yang terbaru mendapati bahawa vaksin-vaksin yang telah masuk dalam negara kita juga itu boleh mencegah daripada berlakunya jangkitan COVID yang asal dan juga varian yang baru muncul itu. Itulah kajian baru yang diperoleh daripada beberapa syarikat pengeluar yang telah pun masuk dalam negara kita. Baik doktor, semasa di awal kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, virus asal COVID-19 ini memberi risiko kepada golongan rentan seperti warga emas dan juga golongan yang mempunyai penyakit komorbiditi. Tapi dengan kewujudan penularan varian-varian baru ini, semua orang tidak terkecuali termasuk golongan muda dan kesannya risikonya lebih berganda kepada kelompok-kelompok komorbiditi ini. Mungkin penjelasannya lebih lanjut daripada doktor. Ya, betul. Inilah concern kami atau keprihatinan kami di peringkat Kementerian Kesihatan terutama sekali. Sebab itulah apa yang telah pun dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 12 Januari yang lalu, kita telah mengadakan Pelan Imunisasi COVID Kebangsaan PICK dengan 3 strategi utama. Yang pertama sekali adalah untuk perlindungan frontliner. Alhamdulillah,
boleh katakan majoriti frontliner telah pun diberi vaksin COVID-19, lebih kurang dalam 600,000 anggota kesihatan, anggota keselamatan dan frontliner yang telah dikategorikan oleh Jabatan Kuasa Khas akses vaksin, jaminan akses vaksin. Yang kedua adalah kita memberi perlindungan ataupun protection kepada golongan yang berisiko tinggi. Golongan berisiko tinggi ini lebih kurang dalam 9 juta yang kita kenal pasti terdiri pada golongan yang berumur 60 tahun ke atas dan mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit buah pinggang dan penyakit-penyakit kronik yang lain. Kenapa mereka ni mempunyai risiko tinggi? Sebab apabila kontrak ataupun dapat penyakit ini ialah tu maksudnya dia punya ada di kalangan kita yang tidak bernasib baik dihinggapi oleh penyakit-penyakit seperti ini, dan di sinilah mereka akan rendah dia punya level ataupun tahap imuniti secara umum. Apabila secara umumnya dah rendah tahap imuniti, dari sinilah COVID-19 senang untuk masuk, dan kita dapati daripada 600,000 lebih yang telah pun positif dalam negara kita, dapati antara 60 hingga 70% adalah golongan yang berisiko tinggi, kumpulan yang kedua ini. Dan strategi yang ketiga adalah masyarakat umum secara keseluruhannya yang telah pun kita sekarang ini telah bermula untuk fasa yang ketiga sejak daripada Mei yang lalu sampai sekarang masih terus berjalan. Alhamdulillah. Dan di sinilah kita lihat bahawa golongan ini, golongan utama sekali yang disebut oleh Munawar tadi, bahawa mereka ini kalaulah dijangkiti oleh COVID, statistik ataupun kajian daripada dalam negara kita mendapati 80% daripada mereka akan teruk dan majoriti di kalangan mereka meninggal akibat daripada COVID-19 dan komplikasi. Dan di sinilah kita berusaha untuk prevent ataupun untuk protect mereka ini supaya tidak dijangkiti. Okey. Doktor, baru-baru ini kerajaan sedang mengkaji menggunakan teknik heterologi untuk menggabungkan dua jenis vaksin antara dos pertama dan juga dos kedua. Jadi mungkin sedikit pandangan daripada doktor sendiri bagaimana sebenarnya gabungan kedua-dua jenis vaksin ini boleh meningkatkan kadar imuniti dan seterusnya mengelak masyarakat Malaysia daripada dijangkiti varian-varian of concern ini. Itu dalam kajian klinikal yang sedang masih lagi berjalan. Keputusannya masih lagi belum keluar secara definitif. Pun begitu terdapat beberapa ulasan ataupun laporan-laporan yang telah pun dibuat oleh negara-negara luar yang menunjukkan bahawa keberkesanan gabungan vaksin ini juga memberikan kesan yang hampir sama dengan hanya menggunakan mono ataupun homogeneous vaksin ataupun menggunakan vaksin yang sama. Ini bergantung kepada perolehan vaksin dalam negara kita lah. Kita kena melihat bahawa perolehan dalam vaksin dalam negara kita seperti mana yang telah disebut oleh YB Khairi Jamaluddin semalam, kita terpaksa deal di peringkat antarabangsa untuk mendapatkan perolehan yang sebaik mungkin. Walaupun kita menjangkakan bahawa peringkat awal kita punya perolehan sejak daripada Januari yang lalu kita dah secure ataupun sudah book jumlah vaksin ini lebih kurang dalam 60 juta dos. Dalam erti kata kalau 60 juta dos maksudnya 33 juta rakyat negara kita memperolehi manfaat ataupun dapat vaksin secara keseluruhannya. Tetapi seperti biasa deal di peringkat antarabangsa terlalu sengit dan kita mesti memerhatikan bahagian ini supaya kita dapat kesemuanya seperti mana yang telah pun kita janjikan pada peringkat awal itu. Ya, Doktor. Seperti yang sering kita war-warkan kepada masyarakat Malaysia bahawa kepentingan vaksinasi ini dalam melindungi diri kita dan juga komuniti kita daripada dijangkiti, khususnya dalam situasi semasa sekarang ini dengan penularan varian-varian baharu ini, Doktor. Namun masih ada lagi segelintir pihak yang masih lagi ragu-ragu dengan program vaksinasi yang dijalankan oleh pihak kerajaan, dan ada juga yang telah mendaftar tetapi tidak menghadirkan diri di pusat pemberian vaksin. Jadi apa antara saranan dan juga solusi yang boleh doktor berikan kepada mereka di luar sana yang masih ragu-ragu, yang takut untuk mengambil vaksin COVID-19 ini, Doktor? Ya, terima kasih Munawar. Saya nampak isu ini lebih kepada kefahaman masyarakat berkaitan dengan kepentingan vaksin. Dan kita pun sudah
lihat sudah pasti sejarah pengambilan vaksin ataupun pemberian vaksin bukan semata-mata untuk COVID-19 ini, kita dapati sejarah kejayaan yang telah dicapai melalui vaksinasi dalam negara sejak daripada sebelum merdeka hingga selepas merdeka. Kita dapat mengurangkan ataupun menghapuskan terus beberapa penyakit dalam negara seperti polio, seperti cacar dan sebagainya, dan mengurangkan banyak penyakit-penyakit berjangkit seperti campak, beguk dan seperti seumpama dengannya lah yang telah pun dimasukkan dalam jadual imunisasi kebangsaan. Dan apabila masyarakat tidak yakin, di akhir-akhir ini saya nampak di antara puncanya adalah terdapatnya sebaran-sebaran yang dikeluarkan oleh individu-individu ataupun kumpulan-kumpulan tertentu yang tidak bertanggungjawab yang cuba mensensasikan isu-isu, terutama sekali berkaitan dengan kesan sampingan, berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan keberkesanan vaksin dan sebagainya, yang sebenarnya telah pun dijawab oleh pihak yang berautoriti seperti Kementerian Kesihatan, seperti Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin, seperti WHO dan sebagainya, telah pun dijawab. Tetapi apabila golongan ini terlalu lantang untuk menyuarakan isu-isu yang sedemikian, menyebabkan masyarakat kadang-kadang keliru. Dan kekeliruan itulah perlu dihapuskan. Dan terima kasih terutama sekali RTM dan juga media-media yang setiap hari saya nampak memaparkan isu-isu seperti ini supaya masyarakat lebih faham berkaitan dengan itu. Jadi nasihat saya terutama sekali kepada masyarakat di luar sana, dapatlah sumber yang sahih berkaitan dengan sesuatu isu. Andai kata dikeluar audio ke, keluar video ke daripada orang, entah daripada barat mana yang mempertikaikan vaksin dan sebagainya, kalau boleh dapatkan maklumat itu yang sahih dan sebetulnya daripada pihak yang berwibawa, pihak yang lebih berautoriti seperti Jawatankuasa Khas SMSC, seperti Kementerian Kesihatan, ataupun dalam negara kita terdapat satuan-satuan profesional perubatan yang menerangkan kepada masyarakat berkaitan dengan kepentingan vaksin ini. Betul. Itu penting, terutama sekali kita bagi yang beragama Islam, terutama sekali pada Muslim, kita sentiasa diajar untuk bertabayun. Bertabayun maksudnya menilai dan memerhatikan betul ke tak sumber yang dibawa itu sahih ataupun tidak, ataupun ia hanya semata-mata untuk menabur kesangsian, membuat fitnah dan sebagainya dengan isu-isu konspirasi dan seumpama dengannya. Jadi tidak sepatutnya sebagai kita ni sebagai seorang Muslim mudah terpengaruh dengan perkara yang sedemikian. Betul. Itulah Apa yang penting pada masyarakat umum. Apa yang penting sekarang ini, jangan terpercaya ataupun mudah percaya kepada berita-berita yang tidak benar di luar sana. Jadi itu antara sedikit penerangan daripada Dr. Suhazeli Abdullah, pakar perubatan kesihatan keluarga berkenaan varian COVID-19 dan juga kepentingan vaksinasi dalam negara. Seterusnya kami ingin bawa anda ke Continue.